Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin. Okey, untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada sediakan satu gambar carta untuk kamu lihat. Ustazah nak kamu cuba kaitkan gambar yang Ustazah tunjuk tadi, cuba kaitkan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita lihat sama-sama gambar yang Ustazah akan tunjuk ni. Okey, agak-agak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Berdasarkan carta yang Ustazah tunjuk ni, agak-agak apa yang kita akan belajar? Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Okey, untuk rujukan kamu boleh buka muka surat 142 hingga 150 dalam buku teks. Okey, buka sekarang ya. Kita rujuk melalui buku teks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, menyatakan riwayat hidup Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum kerasulan dan selepas kerasulan Nabi Muhammad. Okey, pertama sekali kita akan lihat riwayat hidup Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad yang sebenar adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama lain bagi Nabi Muhammad adalah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Akib. Gelaran bagi Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Seterusnya, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Nama bapa kepada Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu baginda adalah Aminah bin Wahab. Seterusnya, nama ibu susuan bagi Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Okey, seterusnya kita akan lihat nama-nama isteri Nabi Muhammad SAW. Pertama, Khadijah binti Walid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafzah binti Umar, Zainab binti Huzaimah. Yang keenam, Juwariyah binti Al-Haris, Zainab binti Jahsy. Yang ketujuh, yang ke-8, Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang ke-9, Safiyah binti Huyai. Yang ke-10, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Yang ke-11, Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-12 terakhir, Mairatul Kibtiyah. Seterusnya kita akan lihat nama anak-anak Nabi Muhammad SAW. Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummu Kaltum dan Fatimah. Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di Madinah. Seterusnya kita akan lihat tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulannya. Peristiwa yang pertama, selepas sahaja kelahiran baginda telah dipelihara oleh Halimatun Sa'diyah. Beliau dipelihara di perkampungan Bani Sa'ad.
yang pada ketika itu jauh daripada unsur-unsur negatif. Pada usia baginda 2 sehingga 4 tahun, dada baginda telah dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Okey, seterusnya ketika berusia 4 hingga 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah tinggal bersama-sama dengan ibu kandungnya, iaitu Aminah binti Wahab. Pada usia 6 tahun, baginda telah dibawa oleh ibunya untuk melawat kubur bapanya yang berada di Madinah. Tetapi semasa perjalanan pulang ke Mekah, ibu baginda telah meninggal dunia di Abwa. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad SAW telah dipelihara oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib, sehingga datuk baginda meninggal dunia. Selepas itu, baginda telah dipelihara pula oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Seterusnya, ketika baginda berusia 12 tahun, baginda telah mengikut bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, pergi ke Syam untuk berdagang. Semasa dalam perjalanan hendak ke Syam, Abu Talib telah mendapat nasihat supaya membawa semula Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan Nabi Muhammad SAW sekiranya sampai di Syam. Seterusnya kita akan lihat peristiwa yang terjadi ketika baginda berusia 20 tahun. Pada usia baginda 20 tahun, baginda telah menggembala kambing bersama-sama dengan saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad, Mekah. Seterusnya kita akan lihat peristiwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 25 tahun, baginda telah terlibat dalam perniagaan di luar kota Mekah. Baginda telah berurus niaga dengan Khadijah, iaitu seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Baginda telah membawa barang-barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, iaitu seorang lelaki yang merupakan pekerja kepada Sayyidatina Khadijah. Semasa berada di Syam, baginda telah menjalankan perniagaannya dengan penuh jujur dan amanah. Sehingga pada akhirnya baginda telah membawa pulang banyak keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran yang baginda ada. Sekembalinya baginda dari Syam, Sayyidatina Khadijah telah membuat keputusan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW kerana beliau telah tertarik dengan kemuliaan dan akhlak yang dimiliki oleh baginda. Khadijah telah menghantar seorang kawan untuk menyatakan hasratnya ingin berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya baginda telah menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Sayyidina Khadijah melalui bapa saudaranya, iaitu Amru bin Asad. Hasil daripada perkahwinan baginda dan Sayyidatina Khadijah, baginda telah dikurniakan 6 orang anak. Ketika baginda berusia 35 tahun, kota Mekah telah dilanda banjir yang sangat besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab telah bersepakat untuk membaik pulih semula Kaabah. Pembaikan semula Kaabah telah dibantu oleh baginda. Apabila tiba sahaja masa untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, telah berlaku perebutan antara ketua kabilah.
Pergaduhan itu berlaku selama beberapa hari sehingga pada akhirnya mereka telah bersepakat untuk melantik orang yang pertama memasuki pintu. Dia yang akan meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Dengan takdir Allah, orang yang pertama memasuki pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama memasuki pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berjaya menyelesaikan masalah itu dengan sangat bijaksana. Baginda telah membentangkan kain iaitu sehelai selendang dan meletakkan Hajarul Aswad itu di tengah-tengah kain tersebut. Dan baginda meminta ketua-ketua kabilah untuk sama-sama memegang di setiap penjuru kain tersebut untuk diangkat bersama-sama untuk dibawa ke sisi Kaabah. Lalu baginda yang akan mengambil Hajarul Aswad itu dan diletakkan semula di tempat asalnya. Okey, masalah ini dapat diselesaikan dengan sangat bijaksana oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya peperangan. Okey, tajuk yang terakhir kita pada hari ini ialah peristiwa penting dan kehidupan Nabi Muhammad SAW selepas kerasulannya. Era kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berusia 40 tahun. Ketika itu, baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara menyelesaikan masalah-masalah umat daripada kesesatan jahiliah. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam telah memeluk erat Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali dan menyuruh baginda untuk membaca. Setiap kali malaikat Jibril menyuruh baginda untuk membaca, baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Akhirnya Jibril alaihissalam telah mengajar Nabi Muhammad SAW satu wahyu. Wahyu pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwahnya dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan baik oleh masyarakat Arab, terutama bagi hamba abdi dan golongan yang lemah. Tetapi ada juga yang menentang dakwah baginda. Okey, seterusnya kita akan lihat peristiwa penting ketika Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun, Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib sentiasa mempertahankan dakwah Nabi Muhammad. Walaupun pada ketika itu Abu Talib tidak memeluk agama Islam. Kematian keduanya iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib telah menyebabkan Nabi Muhammad SAW
berasa berduka cita, sedih sangat. Lepas tu kedukaan Nabi Muhammad ni telah diubati oleh Allah SWT dengan membawa baginda untuk menyaksikan tanda-tanda kebesarannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, mari kita saksikan video berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa solat 5 waktu sehari semalam. Okey, berikut merupakan kisah Isra' dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya kita akan lihat peristiwa yang terjadi ketika usia baginda 53 tahun. Ketika usia baginda 53 tahun, baginda telah berhijrah ke Madinah dan mula membuat pembentukan negara Islam. Ceritanya bermula apabila dakwahnya ditentang, dihalang oleh orang kafir di Mekah. Ditentang dengan pelbagai cara lah. Terdapat dalam kalangan sahabat yang disiksa dan dibunuh. Dan pada akhirnya baginda telah mendapat perintah daripada Allah SWT untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat untuk pergi ke Madinah. Peristiwa ini berlaku 13 tahun selepas kerasulan baginda. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Antara yang dilakukan baginda di Madinah ialah pertama, membina Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga, menggubal piagam Madinah. Dalam membentuk tamadun yang unggul, Nabi Muhammad telah menghadapi banyak sangat tentangan daripada musuh yang cuba untuk menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar telah mempertahankan Madinah daripada serangan musuh yang cuba untuk menggugat keamanan Madinah. Antara peperangan yang dipimpin oleh baginda ialah peperangan Badar, Uhud, Khaibah, pembukaan Mekah dan Hunain. Seterusnya, yang terakhir kita akan lihat peristiwa penting yang berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Okey, setelah sempurna menjalankan tugas sebagai Rasul pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, semasa di rumah Sayyidatina Aisyah, baginda telah dijemput kembali ke sisi Allah SWT. Berita ini telah menggemparkan penduduk di Madinah. Jasad Nabi Muhammad SAW yang mulia telah dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, setelah kita lihat semua peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah nak kamu buat latihan muka surat 43 hingga 46, tajuk riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Okey ya. Minggu depan Ustazah akan kembali dan cuba kutip
latihan kamu. Oke, sekian, terima kasih.